Assalamualaikum, Kapsul APM edisi 17 Ogos 2022 bersama saya, Lieutenant Muda Abdul Hakim Saufi dan rakan penyampai saya, Lieutenant Muda Nur Farhana Syafinas Abdul Jamil Khair. Paparan menarik Kapsul APM minggu ini, APM bakal miliki ambulan 4x4. Selamat datang pegawai latihan baru KP41 ke APM. Khusus GIS, penuh informasi dan terkini. TOT, Program Pengurusan Bencana berasaskan komuniti. APM Johor Bahru, bantu mangsa ribut. Semangat kental PASPA diteruskan dalam misi terakhir latihan. Pada 12 Julai yang lalu, Yang Amat Setia Ketua Pusrojaya APM, Tuan Aminur Rahim bin Muhammad serta beberapa pegawai pengurusan tertinggi APM telah hadir ke sesi libat urus prototipe kenderaan operasi baharu yang bakal dimiliki oleh APM tidak lama lagi. Sesi libat urus berkenaan merupakan prosedur penting yang dilakukan sebelum perolehan aset jabatan dibuat bagi memastikan segala perancangan perolehan menepati syarat-syarat yang ditetapkan. Dalam sesi libat urus tersebut, pihak syarikat Cendana Auto Sdn Berhad turut terlibat sebagai syarikat yang bertanggungjawab terhadap penghasilan prototipe kenderaan berkenaan. Yang Amat Setia Ketua Pusrojaya Tuan Aminur Rahim Muhammad turut memberi pandangan serta berbincang bersama syarikat itu bagi tujuan penambahbaikan sebelum perolehan sebenar dibuat kelak. Perancangan rapi perlu dilakukan sebelum perolehan kenderaan operasi jenis kenderaan ambulan 4x4 itu dibuat. Ini kerana kenderaan tersebut merupakan kenderaan rasmi APM yang akan digunakan bagi memberi perkhidmatan yang terbaik dapat diberikan kepada masyarakat. Syabas dan tahniah diucapkan kepada 10 orang pegawai pertahanan awam KP41 lantikan baharu ke Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Program lapor diri pegawai lantikan baru berkenaan telah berlangsung pada 8 Ogos hingga 12 Ogos yang lalu bertempat di Ibu Pejabat APM. Sepanjang program berkenaan, pegawai telah diberikan taklimat secara terperinci berkenaan APM merangkumi Akta Pertahanan Awam, etika dan protokol pemakaian uniform sebagai pegawai APM serta beberapa aktiviti berkumpulan. Dalam mewujudkan perkhidmatan awam yang berintegriti, pada hari terakhir program telah diadakan Majlis Aku Janji Penjawat Awam yang turut disaksikan oleh Yang Amat Setia Ketua Pusrojaya Tuan Aminur Rahim Muhammad serta pegawai-pegawai kanan APM. Sejurus kemudian, beliau turut menyampaikan surat penempatan kepada semua pegawai yang akan melapor diri bertugas secara rasmi mulai 15 Ogos. Selamat menjalankan tugas kepada semua pegawai lantikan baharu KP41. Semoga tuan-puan dapat melaksanakan tugas dengan penuh bersemangat serta sedia, pantas dan berintegriti. Bagi memastikan teknologi terkini sentiasa diadaptasi dalam pengurusan maupun pengoperasian, pengurusan APM melalui bahagian pengurusan latihan dengan kerjasama Akademi Latihan Pertahanan Awam telah menganjurkan kursus Geographic Information System pada 11 hingga 13 Ogos 2022. Kursus ini bertujuan untuk membangunkan modul GIS bagi diaplikasikan dalam penugasan APM selari dengan matlamat kerajaan ke arah membudayakan pendigitalan dalam perkhidmatan awam untuk seluruh rakyat Malaysia. Sebagai permulaan, kursus ini hanya melibatkan jurulatih daripada Alpha sebagai pasukan perintis sebelum modul ini digunakan secara rasmi. Semoga ilmu yang diberikan oleh penceramah jemputan selama 3 hari itu dapat memberi manfaat kepada pengurusan bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia khususnya pada masa hadapan. Kursus Training of Trainers TOT, Program Pengurusan Risiko Bencana berasaskan komuniti bagi zon wilayah tengah telah berlangsung pada 11 hingga 13 Ogos yang lalu. Kursus yang diadakan di Akademi Latihan Pertahanan Awam Alpha itu turut melibatkan pegawai-pegawai pertahanan awam daripada zon tengah iaitu terdiri daripada APM Wilayah Persekutuan, APM Perak, Alpha serta APM Negeri Selangor yang turut bertindak sebagai tuan rumah dalam penganjuran kursus ini. Pelbagai pendedahan yang telah diberikan kepada peserta dalam memastikan mereka terlibat secara langsung sebagai Sekretariat Pengurusan Bencana di peringkat negeri dan daerah dan dapat bertindak sebagai trainers di komuniti masing-masing.
Semoga kursus seumpama ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh agar setiap komuniti khususnya dapat memahami pengurusan bencana dengan lebih efektif. Tahniah dan syabas buat semua yang terlibat. Sejak tahun 1999, kejadian ribut ini merupakan yang terburuk dilalui penduduk di kawasan Flat Os Merah, Taman Johor Jaya, Johor Bahru. Impak kejadian ribut berkenaan, sebanyak 6 daripada 10 blok pangsapuri rosak teruk akibat ribut yang melanda kawasan itu pada 12 Ogos yang lalu. Ekoran kejadian berkenaan, 50 keluarga terjejas dan kesemua mangsa telah segera dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS yang dibuka. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Johor Bahru, Kapten Muhammad Irwan Muhammad berkata, APM Daerah Johor Bahru telah membantu proses pemindahan penduduk terjejas ke PPS yang dibuka kerana rata-rata rumah penduduk rosak dan tidak boleh diduduki. Hujan lebat dan ribut kuat yang melanda sekitar daerah Johor Bahru itu turut membabitkan beberapa kawasan terjejas dan APM turut menerima lebih 15 laporan pokok tumbang bagi kawasan sekitar yang terjejas. Selepas ujian fobia mayat dan darah, semangat kental anggota pasukan khas pertahanan awam diuji untuk menamatkan misi latihan dan lokasi terakhir kini adalah di sekitar Pusat Latihan Pertahanan Awam Wilayah Selatan, Pulapas, Keluang Johor. Latihan kemahiran pasukan khas pertahanan awam yang telah bermula sejak 7 Ogos yang lalu memperlihatkan anggota PASPA telah diuji dengan kemahiran menyelamat di air, scuba rescue, menyelamat di ruang terhad, confined space serta ujian berjalan lasak sejauh kira-kira 120 km. Latihan lasak sebegini merupakan persediaan menyeluruh bukan sahaja untuk memahirkan anggota PASPA dengan kemahiran sebagai seorang penyelamat, malah turut menguji kekuatan mental serta fizikal agar situasi lebih mencabar apabila bertugas kelak dapat diatasi dengan tenang dan mudah. Dijadualkan semua anggota PASPA akan selesai menamatkan latihan kemahiran pada 20 Ogos ini. Bagi segmen Cakna APM minggu ini, sama-sama kita saksikan video aktiviti dan program APM yang berlangsung di peringkat negeri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 6 Ogos 2022, APM Bentong telah mengadakan latihan menyelamat di tempat tinggi di Bukit Dio Bentong. Latihan tersebut telah dirasmikan oleh Pegawai Pertahanan Awam Daerah Bentong iaitu Lieutenant Aziza binti Husin dan disertai oleh 30 kali anggota. Hari ini APM Bentong membuat latihan menyelamat mangsa di tebing menggunakan sistem step angle, mana mangsa yang dikatakan terjatuh di gaung, dan kita membuat sistem step angle untuk mengangkat mangsa daripada lokasi ke tempat yang selamat. Sabtu 6 Ogos 2022, latihan mingguan pengendalian bot, kawat bot terbalik dan water confident. Lokasi di pesisir Sungai Pahang, Kampung Durian Tawar, Bera. Bermula jam 7.30 pagi, semua anggota berkumpul menerima taklimat akhir. Matlamat latihan adalah uji latih kepada anggota. Bagaimana bermulanya penyelenggaraan bot dilakukan sebelum dan selepas operasi yang melibatkan penggunaan bot. Juga mencari pelapis bagi pemandu bot sebagai persediaan bagi monsun timur laut. Kawat bot terbalik dan juga water confident adalah untuk melihat bagaimana anggota menggunakan kemahiran yang telah dipelajari pada latihan-latihan yang lepas. Taklimat keselamatan di air dan pemanasan badan adalah penting untuk mengelakkan sebarang kecederaan. Bermula dari persediaan bot dikeluarkan sehingga diturunkan di air dan dipastikan boleh berfungsi dengan baik. Kawat bot terbalik dan water confident yang dilakukan dengan jayanya. Majlis Gotong Royong Perdana di Masjid Vedatenan, Hulu Besut, Terengganu. Setiap tahun apabila bulan Muharram disambut, menjadi rutin bagi penduduk Vedatenan meluangkan sedikit masa lapang bersama anggota-anggota APM Besut bagi membersihkan kawasan di sekeliling Masjid Vedatenan. Di samping menjaga kebersihan,
Peluang diambil untuk merapatkan lagi silaturahim bersama masyarakat dan APM Besut agar kemesraan yang terjalin berpanjangan dan berkekalan. Syabas kepada semua yang terlibat. Semoga sentiasa berusaha memupuk semangat, kerjasama dan komitmen kepada kebersihan terhadap alam sekitar. Dan luar Seri 2 dimulakan dengan taklimat dan pembahagian kumpulan. Aktiviti pertama ialah larian 2.4 km. Larian ini untuk mengekalkan dan meningkatkan kecergasan anggota. Aktiviti kedua mengendalikan gergaji berantai. Bersambung dengan aktiviti water confidence untuk melatih anggota menghadapi situasi-situasi kecemasan di air. Seterusnya flying fox dan ascending dan descending. Majlis penutup dirasmikan oleh Lieutenant Pertahanan Awam Mujahid bin Abdul Wahab. APM Malang! APM Malang! APM Malang! Pengarah APM bertemu semua pegawai pasukan APM Negeri Selangor. Satu sesi pertemuan diadakan di antara pengarah APM Negeri Selangor bersama seluruh pegawai pasukan bertempat di Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa Bangi baru-baru ini. Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Mulyadi Alhamdi bin Ladin berkesempatan untuk bertemu dan beramah mesra dengan lebih 30 pegawai pasukan yang hadir, terdiri dari pegawai lapasan universiti atau kolej, pegawai pasukan yang dilantik, guru-guru serta petugas perubatan. Pelbagai topik perbincangan telah diutarakan termasuk peraturan setia ada, masalah penugasan serta penjelasan mengenai bidang tugas yang lebih telus. Sesi perbincangan juga diselangi dengan amanat dan harapan yang disampaikan oleh pengarah APM Selangor kepada pegawai pasukan yang hadir. Hadir sama Timbalan Pengarah APM Selangor, Lieutenant Colonel Alias bin Azizan. 12 Ogos 2022, Air Keruh. Latihan pengukuhan Sekretariat Pengurusan Bencana yang dilaksanakan oleh bahagian Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka telah berlangsung pada 10 hingga 11 Ogos 2022 bertempat di Bilik Kuliah Pejabat Pertahanan Awam Negeri Melaka. Seramai 25 orang peserta terdiri daripada anggota dari daerah dan unit telah menghadiri latihan tersebut. Objektif latihan diadakan untuk memberi penerangan tentang tugas dan peranan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia sebagai Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana di peringkat negeri dan daerah. Latihan ini diadakan bagi menyelaraskan penyediaan format laporan awal bencana, laporan harian, infografik dan kaedah penyaluran maklumat daripada Pusat Kawalan Operasi Daerah atau Pusat Kawalan Operasi Unit ke Pusat Kawalan Operasi Negeri. Selain itu, latihan seperti ini dapat melengkapkan pegawai dan anggota dalam menghadapi sebarang musibah atau bencana dari aspek pengurusan bencana meliputi 3 fasa iaitu sebelum, semasa dan selepas bencana. Segmen info APM kali ini kami kongsikan kepada anda info berkaitan transformasi logo rasmi APM. Jom saksikan. Seorang warga emas berusia 79 tahun ditemui selamat selepas hilang sejak 10 Ogos yang lalu. Lebih menghairankan, nenek tersebut ditemui pada Isnin lalu selepas 6 hari hilang dalam kebun kelapa sawit. Beliau ditemui dalam keadaan lemah, telah diberikan bantuan awal serta dibawa menaiki ambulans APM ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Kami di tim Kapsul APM mendoakan semoga beliau segera sembuh.
Hakim, sempena menyambut kemerdekaan pada bulan ini, apakah lagu patriotik yang menjadi kegemaran Hakim? Mestinya lagu tanggal 31. Saya nyanyi sikit Silakan. Tanggal 31 bulan 8 57. Macam Nampak Mami happy? mestilah Mami happy. Kami tinggalkan anda dengan foto sekitar perjumpaan yang amat berhormat Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri bagi bulan Ogos 2022 sebagai penutup kapsul APM kali ini. Terus bersama kami setiap minggu untuk info-info semasa APM. Hanya yang sahih di kapsul APM. Salam hormat dan Assalamualaikum.